Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita baca perkahwinan Rasulullah SAW dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, kita akan baca pula kelebihan Khadijah radhiyallahu anha. Hadis Imam Ahmad dan At-Tabarani telah meriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah SAW kerap kali menyebut Khadijah dan memujinya. Tiba-tiba pada suatu hari aku telah didatangi rasa cemburu. Lalu aku berkata, dia hanyalah seorang perempuan tua. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik darinya. Aisyah meriwayatkan hadis. Aisyah ialah isteri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, isteri Nabi yang alim. Dia alim, banyak meriwayatkan hadis dan menceritakan pribadi Nabi SAW dan termasuk pribadi dia sendiri, menunjukkan ikhlasnya dalam menyampaikan ilmu, termasuklah benda yang kena atas diri dia sendiri, kelemahan dia sendiri dia cerita juga. Ini amanah ilmu. Biasa orang ni dia puji diri dia, hal lemah dia tak cerita ke orang, takut orang tahu. Ini tak, dia cerita kelemahan diri dia sendiri. Ini amanah dalam menyampaikan ilmu. Dan sebab itu ilmu para sahabat, isteri-isteri Nabi dihormati kerana mereka ni amanah dalam menyampaikan ilmu. Aisyah menceritakan Nabi selalu puji kepada Khadijah. Puji Khadijah lepas Khadijah mati, kerana Nabi berkahwin lain selepas Khadijah wafat. Puji-puji sangat, maka Aisyah pun naik gerang juga. Mari cemburu. Pasal apa duk puji kau tua lalu? Tidakkah Allah Ta'ala pilih yang lebih baik daripada dia? Tiba-tiba Rasulullah SAW dengan marahnya bersabda, la wallahi ma abdalani Allahu khairan minha amanat idh kafara an-nas wa saddaqatni idh kadzdzabani an-nas wa wasatni bimaliha idh haramani an-nas wa razaqani Allahu minha al-walad duna ghairiha minan nisa. Nabi pun marah. Nabi kata, tidak begitu. Demi Allah, tidak diganti dengan yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika manusia dalam keadaan kafir, kata Nabi. Dia beriman masuk Islam, sebaik saja aku dilantik menjadi Rasul. Semua orang kafir mereka, tak ada orang Islam. Khadijah yang pertama beriman, kata Nabi. Ini dia. Bila Nabi terima wahyi di Gua Hira, wahyi ini dahsyat. Dahsyat wahyi ini, bukan seberangan boleh terima wahyi. Nabi buat ibadat di Gua Hira, tempat yang terpencil. Kalau kita pergi melawat di Gua Hira tu, kalau tengok tempat binatang buah duduk bermunasabah, rimau, singa, ular-ular duduk bisa bermunasabah. Nabi melarikan diri beruzlah daripada jahiliyah yang zalim, yang jahat. Allah Ta'ala jadikan masa umur 40 tahun benci kepada kemungkaran dan jahiliyah, tak tahu nak selamatkan diri bagaimana. Akhirnya Nabi beruzlah, mengasingkan diri beribadat dengan ajaran Ibrahim alaihissalam, beribadat di Gua Hira. Bukan betapa ni nak cari jin buat kawan, ni tidak. Beribadat, menyembahkan diri kepada Allah, melarikan diri daripada jahiliyah. Khadijah membekalkan dengan makanan-makanan untuk Nabi. Dia balik, kemudian dia pergi beribadat, beruzlah. Tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril yang akan kita baca, dengan rupa yang sangat macam manusia biasa. Kemudian setelah diturunkan ayat-ayat yang pertama dalam Iqra dan ayat selepas daripadanya, ayat yang pendek, Jibril terus berundur dan Nabi melihat rupa Jibril di langit, memenuhi langit.
Di depan ada rupa, kanan ada rupa, kiri ada rupa, paling belakang ada rupa. Rupa yang besar. Nabi balik ke rumah dalam keadaan yang demam. Terus zammiluni zammiluni, mengarahkan isteri dan khadam dia, keluarga dia, menyelimut dia kerana dalam keadaan yang ketakutan, yang dahsyat. Lalu Khadijah kata, jangan takut, engkau tidak melakukan kejahatan, tidak berbohong, menolong orang, kerja-kerja yang mulia dan baik, Allah tidak akan mensia-siakan. Lalu Nabi cerita kedatangan malaikat Jibril, dan Khadijah terus percaya untuk menguatkan keimanannya, berjumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah ni ialah sepupu Khadijah yang alim. Payah di Mekah ni ada orang alim yang mengetahui kitab zaman dulu. Lalu Waraqah bin Naufal berkata, yang datang menemui suami itu ialah malaikat Jibril yang pernah turun pada Nabi Musa alaihi salam, nabi-nabi yang lebih dahulu. Percayalah bahawa suamimu dilantik menjadi rasul. Waraqah juga menjadi orang yang pertama beriman. Khadijah beriman dan Nabi beriman. Waraqah bin Naufal beriman. Lepas tu barulah Abu Bakar, barulah Sayyidina Ali, barulah Zaid bin Harithah. Yang pertama beriman ialah Khadijah. Nabi kata dia beriman ketika manusia dalam keadaan kafir. Dia membenarkan aku ketika manusia membohongiku. Orang kata aku bohong, semua kata aku bohong. Dia kata aku tidak bohong. Ini Khadijah. Dia membantuku dengan hartanya ketika tiada manusia membantuku. Segala kekayaannya diberi pada aku untuk menegakkan Islam. Pada masa aku tak boleh kerja lagi, tak boleh meniaga lagi, kerana sibuk dengan dakwah, sibuk dengan menyampaikan Islam. Khadijah ni memberikan hartanya, menyumbangkan hartanya, menghabiskan hartanya. Dia berniaga, aku menjalankan kerja dakwah. Ini Khadijah. Kata Nabi, Allah mengurniakan kepadaku darinya anak, tidak dari isteri yang lain. Allah beri pada aku anak-anak. Daripada Khadijah ni lahirnya Al-Qasim Abdullah, lahirnya Ummul Kulsum, lahirnya Zainab, Fatimah, lahirnya anak-anak Nabi, 6 orang daripada Khadijah, 1 orang daripada Maria Al-Qibtiyah. Anak-anak daripada Khadijah, kata Nabi, adalah menjadi dalil yang terang dan nyata bahawa perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah berdasarkan untuk kepuasan hawa nafsu, tetapi kerana ketinggian akhlaknya dan nilai agama menjadi ukuran. Nabi berkahwin dengan Khadijah bukan kerana rupa paras, umurnya sudah tua. Banyak lagi perempuan yang muda-muda yang nak ke Nabi. Memang banyak orang nak ke Nabi, tapi Khadijah yang dipilih dengan ilham dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana agamanya. Dan Nabi sebut dalam hadis, al-mar'atu salihatu khairum minad dunya wa ma fiha. Perempuan yang soleh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Disebut dalam hadis yang lain, tunkahul mar'atu li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Dikahwinkan perempuan itu dengan sebab rupa parasnya, dengan sebab keturunannya bangsawan, dengan sebab hartanya ada, dengan sebab agamanya. Dengan sebab agamanya, utamakan yang agama, nescaya laksana kanak-kanak yang berlumuran dengan tanah, bermain tanah, puas hati. Puas hatimu kalau pilih yang beragama. Khadijah mempunyai keempat-empat ini, mempunyai rupa parahnya yang cantik, keturunan yang mulia, harta yang banyak, dan agama yang kuat.
ada keempat-empat perkara pada Khadijah radhiyallahu anha. Tetapi kerana Nabi berkahwin, kerana ketinggian akhlak dan nilai agama menjadi ukuran, kalaulah kerana nafsu, sudah tentu wanita yang lain menjadi pilihan, terutama di zaman tebalnya pahaman jahiliah, di mana baginda boleh mencari isteri-isteri yang lain di samping Khadijah sejak hari mula perkahwinannya, iaitu ketika umurnya di peringkat 50-an. Dalam jangka waktu berumah tangga dengan Khadijah, Rasulullah SAW tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan lain. Masa Khadijah ada, Nabi tak kahwin perempuan lain. Bila Khadijah wafat, umur Nabi sudah 50 tahun, baru berkahwin dengan perempuan lain. Oleh itu, alangkah tidak benarnya dakwaan para orientalis. Orientalis ialah orang putih, orang bukan Islam, yang mengkaji sejarah Nabi, yang mengkaji Quran, mengkaji hadis, tujuannya nak korek, nak cari benda-benda wuduh dalam Islam. Yang dianggap oleh mereka benda wuduh, benda tak malai. Ini kerja orientalis, kerja mereka. Mereka jadikan Nabi berkahwin lama sebagai satu alasan untuk memburukkan Islam. Di mana perkahwinan dengan Khadijah menolak tuduhan-tuduhan orientalis terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah poligami, kahwin ramai dengan alasan-alasan yang jahat. Itu kerja orientalis, tanpa mengambil kira masalah masyarakat yang diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menunjukkan contoh poligami yang adil di dalam Islam demi rumah tangga yang baik dan masyarakat yang tidak ada penderitaan di dalamnya, yang tidak ada kesusahan di dalamnya. Perkahwinan Nabi dengan isteri daripada anak para sahabat yang mati, dengan para sahabat yang mati di medan perang, dan lain-lain lagi, yang menjadi sebahagian daripada ciri kemampuan Islam memimpin manusia dalam segala aspeknya. Ciri kemampuan Islam, ciri kehebatan Islam disebut di dalam sebab nuduh firman Allah Ta'ala Suratul Ahzab. Apabila Islam sudah mencapai kemenangan di Madinah, lalu isteri-isteri Nabi yang ramai ini bermesyuarat sama-sama dia. Oleh kerana Islam sudah menang, harta sudah banyak, apa salahnya kita minta Nabi beri peruntukan pada kita harta yang banyak, macam isteri raja-raja dalam dunia ini. Isteri raja-raja dalam dunia dengan kemewahan dan kesenangan. Isteri Nabi bermesyuarat sama-sama mereka. Lalu Allah menurunkan ayat firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa sarrahkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Wahai Nabi, katakan pada isteri-isterimu, panggil isterimu dan katakan pada mereka, Tuhan kata, jika sekiranya kamu semua nak pada dunia dan perhiasannya, maka sila beritahu, aku berikan kepada kamu harta yang kamu nak, perhiasan dunia, kemudian aku ceraikan kamu dengan cerai yang sebaik-baiknya. Kamu tak layak jadi isteri Nabi. Ambil piti, ambil, pergi ceraikan dia. Jika sekiranya kamu menghendaki Allah dan Rasul, negeri akhirat, Allah menyediakan kepada sesiapa yang pilihan itu ganjaran yang sangat besar di sisi Allah pada hari kiamat. Lalu semua isteri-isteri Nabi menerima Allah dan Rasul, menerima Allah dan Rasul, menolak kemewahan dunia. Khadijah radhiyallahu anha berbeza dengan orang lain. Dia beri kekayaan dunia, menghabiskan kekayaan dunia pula untuk menegakkan Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Penyertaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membina Kaabah.
Kaabah ialah bangunan pertama yang didirikan kerana Allah dan menjadi syiar untuk beribadat kepada Allah dan mentauhidkannya. Bukannya batu yang disembah. Ia dibina oleh bapa Nabi-Nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah mengharungi perjuangan yang hebat menentang keberhalaan dan menghancurkannya, Nabi Ibrahim telah diperintahkan mendirikan Kaabah, lalu baginda menerimanya dengan penuh rasa tanggungjawab. Peristiwa ini disebut di dalam Al-Quran Karim. Oleh kerana Ibrahim alaihi salam rasul yang berjuang hebat menentang syirik, menentang raja yang memerintah dunia, Raja Namrud, memerintah kerajaan Babylon ataupun Babylon, kuasa besar dunia di zaman itu, yang memperhambakan rakyat dan menyuruh rakyat dia menyembah berhala. Ibrahim dengan gagah berani menentang Raja Namrud. Dan ayah dia sendiri juga syirik, musyrik dengan Raja Namrud, terpaksa berlawan dengan ayah dia sendiri, sehingga Ibrahim dihukum bakar dalam api yang besar, api yang tak ditangguh oleh manusia, oleh makhluk. Tetapi dengan mukjizat yang diberi oleh Allah Ta'ala, Ibrahim tidak hangus dengan api yang besar itu. Ibrahim tidak cedera, dilontar dengan minjanik, iaitulah sejenis senjata berat di zaman dahulu untuk melontar batu yang besar. Ambil adaknya, kalau dilontar dengan menjanik, mati pada waktu je. Ibrahim tak mati. Bahkan selepas masuk dalam api yang besar, Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Setelah diselamatkan oleh Allah Ta'ala, Raja Namrud membuat keputusan menghala Ibrahim. Ayah Ibrahim juga membuat keputusan hala Ibrahim. Maka Ibrahim berhijrah, membawa diri dengan isterinya dan pengikut-pengikutnya yang beriman, berhijrah ke Palestin bagi memuliakan Ibrahim alaihi salam. Maka Allah melahirkan daripadanya nabi-nabi dan rasul-rasul. Daripada dua puteranya, Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihi salam, dapat Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub lahirnya kaum Bani Israel yang dilahirkan rasul-rasul dan nabi-nabi yang ramai. Kemudian anaknya Ismail diperintah, diletakkan di Makkatul Mukarramah untuk dilahirkan daripadanya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rasul kepada seluruh manusia. Bila Ibrahim berhijrah membawa puteranya Ismail ke Makkatul Mukarramah, Allah Ta'ala memerintah Ibrahim mendirikan Kaabah untuk menjadi kiblat kepada umat di akhir zaman, menjadi kiblat untuk sembahyang, menjadi tempat untuk menunaikan haji. Ibrahim mendirikan Kaabah. Peristiwa ini disebut di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mendirikan asas-asas Kaabah bersama Ismail yang berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau sahajalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Setelah Ibrahim selesai menunaikan kewajipan mendirikan Kaabah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Ibrahim berdoa dengan anaknya Ismail supaya Allah Ta'ala terima amalan dia mendirikan Kaabah ini. Kaabah yang telah didirikan itu mengalami kerosakan beberapa tahun sebelum dibangkitkan Nabi menjadi Rasul. Di antaranya kerana dilanda banjir. Oleh itu kabilah Quraisy mestilah membinanya semula kerana menghormati Kaabah dan memeliharanya adalah di antara saki baki syariat Ibrahim alaihi salam
yang masih menjadi pegangan mereka. Kaabah tetap dimuliakan oleh orang-orang Arab, khususnya Quraisy yang tinggal di Makkahul Mukarramah. Mereka memuliakan Ibrahim. Ibrahim dimuliakan oleh orang Yahudi, dimuliakan oleh orang Kristian, dimuliakan oleh orang musyrikin, termasuklah Hindu dan musyrikin yang lain. Memuliakan Ibrahim, masing-masing mengaku Ibrahim adalah menganut agama mereka. Allah Ta'ala menegaskan, ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyah walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah sekali-kali Ibrahim itu Yahudi dan Kristian. Ibrahim adalah seorang Islam, menganut agama Allah, agama yang betul, dan Ibrahim tidak sekali-kali termasuk di kalangan orang-orang musyrikin. Namun semua mereka menghormati Ibrahim. Orang Yahudi panggil Ibrahim macam kita, Kristian panggil Abraham, orang Hindu panggil Brahma, dengan kepercayaan masing-masing, walaupun kepercayaan mereka salah, yang betulnya adalah Islam saja. Oleh kerana Kaabah didirikan oleh Ibrahim AS, maka kabilah Arab sangat memuliakan Kaabah, walaupun mereka menyembah berhala. Tiba-tiba berlaku peristiwa Kaabah dilanda banjir, menyebabkan mengalami kerosakan. Kebetulannya di masa Nabi dalam keadaan usia yang muda, kaum Quraisy merancang untuk membina semula Kaabah, baiki Kaabah. Rasulullah SAW menyertai pembinaan semula Kaabah. Di masa itu Rasulullah SAW berusia 35 tahun. Masa itu Nabi SAW berumur 35 tahun. Pemuka-pemuka Quraisy bekerjasama mengangkat batu-batu bagi membina Kaabah. Rasulullah SAW memikul batu-batu bersama bapa saudaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka bergotong royong, ramai-ramai pemimpin-pemimpin Quraisy, masing-masing nak dapat berkat daripada Kaabah. Termasuklah Nabi bersama dengan pak saudara Abbas bin Abdul Muttalib membina Kaabah ini. Pada satu hari sampailah masa untuk diletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya semula. Pada sampai masa nak letak Hajarul Aswad, Hajarul Aswad mengikut berbagai-bagai riwayat. Di antaranya mengatakan Hajarul Aswadnya batu daripada syurga yang dibawa oleh Nabi Adam AS untuk menjadi ingatan kepada syurga. Adam bawa, dan Allah Ta'ala memerintah Ibrahim meletakkan Hajarul Aswad dekat Kaabah itu. Bersama masa meletak Hajarul Aswad, di sana berlakulah perbalahan yang hampir menumpahkan darah. Apabila masing-masing kabilah mahu mendapat kelebihan mengangkat Hajarul Aswad, bersama masa nak angkat Hajarul Aswad, Hajarul Aswad ni kecil, bukan besar sangat, berebut masing-masing kabilah nak hampir nak berperang di antara kabilah-kabilah ini, nak berebut angkat Hajarul Aswad. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk melantik seorang hakim bagi menyelesaikan masalah, iaitu dengan memilih orang yang pertama masuk ke masjid atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama masuk ke masjid ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka melihatnya, mereka semua berkata, ini dia Al-Amin yang kami redha dengan hukumannya, ini dia Muhammad. Mereka membuat keputusan dalam mesyuarat nak lantik hakim. Hakimnya adalah orang yang mula-mula sekali mari di pagi itu. Mereka tunggu, tengok siapa dia yang mula yang mula-mula datang. Setelah mereka berkumpul, Allah Ta'ala telah menyusul dengan takdirnya, dengan kekuasaannya, dengan pilihannya. Orang yang pertama masuk ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tengok Nabi masuk, mereka gembira, ini dia Al-Amin, orang yang paling amanah. Al-Amin, orang yang paling amanah. Ini dia Muhammad, kami redha dengan hukuman dia. Keputusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah mereka supaya membawa sehelai kain. Apabila sudah dihampakan kain itu, Rasulullah mengambil Hajarul Aswad,
dan diletakkan atasnya, dan menyuruh tiap-tiap kabilah memegang penjurunya masing-masing. Setelah sampai di tempatnya, Rasulullah SAW meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, kemudian mereka pun menyudahkan pembinaannya. Rasulullah membuat keputusan, cari selai kain, cari kain besar, Nabi ambil Hajar Aswad letak dalam kain itu, pakai usung ramai-ramai, pegang kain, usung ramai-ramai, boleh berasa belaka, bawa Hajar Aswad. Bila sampai di tempat, Nabi ambil dengan tangan dia, letak pada Kaabah. Mereka redha dengan putusan itu. Begitulah kebijaksanaan Rasulullah SAW menyelesaikan masalah dengan cara yang diterima oleh semua pihak terlibat. Selamatlah mereka dari pertumpahan darah dengan keputusan yang diredai oleh mereka. Sehinggalah kita menyadari betapa musuh menerima kebijaksanaan Rasulullah SAW sebelum diwahyukan baginda menjadi Rasul Allah. Itulah di antara asas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya sebelum menerima amanah membawa rahmat kepada sekalian alam, dengan sifat-sifat mulia yang dilihat secara praktikal, secara amali oleh manusia di sekelilingnya, supaya tiada alasan yang benar bagi mereka yang bermusuh dengannya setelah diajak kepada Islam. Allah Ta'ala buat begini supaya mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri bagaimana mulianya Rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Bijaknya, pandanya, boleh menyelesaikan masalah. Bila dilantik menjadi Rasul, mereka sedar ini orangnya yang Tuhan pilih menjadi Rasul. Tuhan pilih meletakkan Hajar Aswad di tempat yang asal. Hajar Aswad ni ialah batu yang dimuliakan. Tiap-tiap orang yang tawaf disunatkan istilam. Istilam, sunat istilam, bukan wajib sunat. Sama ada kita kucuk Hajar Aswad, cium kucuk Hajar Aswad. Kalau tak boleh, isyarat dengan tangan. Isyarat dengan tangan. Ini bukan wajib sunat. Ada orang tu kerana nak kucuk Hajar Aswad, bergocoh, bertumbuk, buat sunat, buat kerja haram, jadi dosa pula. Bukan boleh pahala, boleh dosa. Oleh kerana itu jangan kita tebing siapa mengerjakan perkara yang haram. Cukup isyarat dengan tangan saja kalau tak boleh masuk. Kalau boleh masuk, itu lebih baik. Lebih baik kita tunggu untuk istilam Hajar Aswad, kerana batu ni mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan dia Tuhan tentukan begitu. Sayyidina Umar kata, ya Hajar Aswad, inni a'lamu annaka hajarun la yadur wa la yanfa, laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltu. Wahai Hajar Aswad, aku tahu mu ni batu. Sayyidina Umar, batu yang tidak memberi apa-apa mudarat dan manfaat. Kalau sekiranya aku tak tengok Nabi kucuk, aku tak kucukmu. Sayyidina Umar kata, bukan kita sembah batu, tidak. Itu ialah amalan yang dibuat oleh Nabi untuk mengambil keberkatan batu daripada syurga, bukan kerana sembah batu. Ini kita kena faham. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Menyingsingnya fajar Islam. Fajar ialah cahaya yang kelihatan sebelum naik matahari. Sebelum datangnya Islam, Allah Ta'ala menunjukkan fajar Islam, laksana fajar. Ketika umur Rasulullah SAW memasuki 40 tahun, dunia berada di ambang neraka. Manusia makin melangkah ke arah keruntuhan. Tiba-tiba kelihatan cahaya gemilang kegemilangan, dan dengan dilahirkan suatu peningkatan pada diri Rasulullah SAW sebagai persediaan untuk menerima wahyu, yaitu pelantikan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman.
sebelum dilantik menjadi Rasul, Allah Ta'ala memberi persediaan pada diri Nabi SAW. Apabila melihat jahiliyah dan kekufuran yang memuncak di kelilingnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan di dalam diri Rasulullah SAW perasaan ingin beruzlah, yakni mengasingkan diri jauh dari gangguan jahiliyah, semata-mata untuk mengeratkan hubungan dengan Allah serta mengharapkan kekuatan dan hidayah darinya. Di mana Nabi SAW menganut agama Ibrahim, agama yang dianut oleh datuk nenek dia, agama Tauhid, belum dilantik menjadi Rasul lagi. Apabila melihat kesesatan orang-orang jahiliyah, menyembah berhala, menyembah patung, meminum arak, berjudi, berzina, bunuh-membunuh, menanam anak perempuan hidup-hidup, kerana anak perempuan tak boleh buat perang, kerja nak perang dia. Anak lelaki boleh buat perang, anak perempuan buat susah dia, kambuh hidup-hidup. Ini di antara amalan jahiliyah. Allah Ta'ala jadikan Nabi rasa sangat benci dengan perangai ini. Lalu Nabi beruzlah. Beruzlah dengan makna mengasingkan diri daripada masyarakat, hidup berseorangan. Baginda sentiasa keluar dari Mekah dengan bekalan untuk beberapa hari yang disediakan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, menuju ke Gua Hira yang berada di kemuncak bukit yang terpencil di kota Mekah Al-Mukarramah. Nabi pergi ke Gua Hira, gua yang duduk di gunung, di bukit yang tinggi di Makkatul Mukarramah, dikenali hari ini dengan Jabal Nur, bukit cahaya sempena dengan petunjuk yang pertama diterima daripada Allah Ta'ala. Siapa yang pernah naik di atas bukit ini akan merasai bagaimana susahnya naik atas bukit ini. Bukitnya tinggi, curam tingginya. Nak masuk ke gua tempat Nabi beribadat itu, terpaksa lalu di celah batu, kena mengiring. Nak jalan betul tak boleh, kena mengiring. Jauh daripada manusia. Orang yang sanggup pergi di situ seorang bukan sebarangan, seorang yang sangat berani. Sangat berani. Tak tahu apa, singa ke, rimau ke ada, hatu syaitan ke ada, tempat yang begitu rupa. Naik atas bukit, pergi ke gua di puncak bukit. Di depan tu curam terus, kalau terjun mati, tak boleh turun, boleh naik ke belakang dia. Duduk di gua tu nampak seluruh kota Mekah, nampak. Dengan sendiri bertafakur, melihat kebesaran Allah Ta'ala, mengasingkan diri. Uzlah tersebut adalah sebagai satu tarbiyah yang penting kepada Nabi yang bakal menghadapi ujian besar di dalam perjuangannya, sehingga kebersihan rohani dan kekuatan hati baginda itu membolakkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Mengasingkan diri dengan makna menjauhkan diri daripada maksiat, daripada dosa. Dalam masa yang sama, membolakkan hati kepada Allah Ta'ala. Ini termasuk dalam tarbiyah. Orang nak berjuang Islam disuruh tarbiyah, disuruh bertahajud. Kita tahajud duduk di rumah, anak bini ada dekat, kawan-kawan ada dekat, boleh tahan lah, berani lah. Ni berapa hari duduk atas gunung, antara kita dengan Allah Ta'ala tak ada orang lain. Mentarbiahkan diri bukan sahaja berta'abbud, menghambakan diri kepada Allah, membersihkan dia daripada dosa, termasuklah melihat kebesaran Allah Ta'ala, sehingga menganggap segala benda yang besar yang ada atas dunia ni kecil belaka. Tak takutlah.
benda besar, raja besar, pemimpin besar, kerajaan besar, apa yang besar atas dunia ni tak boleh lawan Allah Ta'ala, melihat kebesaran Allah Ta'ala. Segala nikmat yang ada di atas dunia tak boleh banding dengan syurga. Segala seksa yang ada di atas dunia tak boleh banding dengan neraka. Maka tak ditukar Islam dengan sesuatu yang lain. Ini tarbiyah, meningkatkan diri. Di sana terasa alangkah kecilnya segala penentang yang hanya terdiri dari kalangan makhluk, walaupun kekuasaannya besar dan mempunyai singgahsana yang digeruni, tetapi semuanya itu tiada arti apa-apa pun kalau menghalang petunjuk ilahi. Apabila terpaut hati yang dikasihkan Allah, maka hidayah yang dikurniakan oleh Allah tidak boleh dijual beli dan ditukar ganti dengan apa-apa pun. Itulah asas yang kuat kepada penerima amanat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaan sejagat, kebahagiaan seluruh alam. Sudah pasti di sana juga membawa arti menerima cabaran hebat dari jahiliah yang sedang memuncak di seluruh dunia. Di mana Nabi akhir zaman ini bukan sekadar menghadapi kaum keluarga je, menghadapi penduduk Mekah yang kafir, menghadapi seluruh dunia. Kuasa besar dunia, Parsi, Rom, China, India, sehingga hari kiamat, kuasa-kuasa besar ini akan dihadapi oleh perjuangan Islam. Apabila melihat kekuasaan dan kebesaran Allah, maka segala kerajaan yang besar di atas dunia, raja-raja, pemimpin yang besar di atas dunia adalah lebih lemah daripada habuk yang halus di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan orang yang berjuang Islam itu memilih Allah, tak pilih yang lain. Pilih akhirat, tak pilih dunia. Tawalah nak tahu apa pun, tak jadi apa. Dunia ni kecil saja. Kalau boleh menguasai dunia pun, dunia tidak boleh mempengaruhi dirinya. Dunia tak boleh melekakan dirinya, kerana kekuatan ingatan kepada Allah dan akhirat akan menguatkan syakhsiah, menguatkan jati dirinya untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali di dalam perjalanan Nabi diberi salam oleh batu-batu dan pokok-pokok kayu. Justru tiada manusia yang sudi untuk memberi salam pada masa itu. Nabi selalu mendengar suara Assalamu alayka ya Rasulullah yang ditujukan kepadanya, bukan dari manusia, dari batu-batu dan pokok-pokok kayu di kiri kanannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la'arifu al-an, rawahu Muslim. Sesungguhnya aku mengenali satu batu yang ada di Mekah yang pernah memberi salam kepadaku sebelum aku dibangkitkan menjadi Rasul. Sesungguhnya aku masih mengenalinya sekarang. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah Ta'ala jadikan Nabi mendengar salam daripada batu dan kayu. Batu dan pokok beri salam. Tak ada manusia nak beri salam, tak ada orang Islam yang bersama dengan dia di masa itu. Dia seorang saja. Makhluk-makhluk Allah Ta'ala jadikan makhluk-makhluk yang hidup di alam yang lain bermanusia, makhluk jamadat, memberi salam kepada Nabi SAW. Nabi disaksikan oleh Allah kebesaran untuk memberi kekuatan menjadi Rasul. Rasulullah SAW sering bermimpi seperti pancaran waktu subuh dengan mimpi-mimpi yang sebenar, dan terus menerus berulang alik ke Gua Hira dan mengambil bekal yang disediakan oleh Khadijah radhiyallahu anha di Gua Hira bagi dia meneruskan ibadat yang disyariatkan kepada datuknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila habis bekal balik, ambil bekal pula dengan Khadijah. Khadijah menyediakan bekal, pergi buat ibadat balik.
Ibadat mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berhubung dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tunjukkan kepadanya mimpi-mimpi yang benar. Mimpi adalah sebahagian wahyu. Mimpi Nabi-Nabi adalah wahyu. Mimpi orang bukan Nabi 1 juzuk daripada 60 wahyu. Satu riwayat mengatakan 1 juzuk daripada 70. Ada sebahagian yang mimpi yang benar, hanya diketahui oleh mereka yang tahu ilmu takbir mimpi, yang dapat menilai mimpi itu. Adapun Nabi, mimpinya adalah wahyu semuanya daripada Allah Ta'ala. Yang tidak Nabi, dia beri mimpi yang benar. Kadang-kadang kita tahu makna, tak tahu maknanya. Ada mereka yang dikurniakan mengetahui makna mimpi itu. Di akhir zaman ini, Quran dan hadis yang menentukan mimpi itu betul dan salah. Tiba-tiba pada suatu malam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menerima wahyu pertama di Gua Hira, iaitu ber-17 hari bulan Ramadan dalam tahun ke-41 dari kelahirannya, bersamaan 6 hari bulan Ogos tahun 610 Masehi. Malam yang amat bersejarah pada seluruh alam, bersejarah pada seluruh dunia, bukan pada Nabi saja, pada seluruh dunia. Nabi SAW dalam keadaan jaga telah dikunjungi oleh malaikat Jibril dengan berkata kepadanya, Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Mengikut riwayatnya, Jibril bawa macam surat. Iqra, bacalah. Nabi menjawab, ma ana biqari'in, aku tidak tahu membaca. Aku tak tahu baca, kata Nabi. Nabi adalah ummi, buta huruf, tak tahu baca dan menulis. Kemudian ia memeluk Nabi sehingga terasa berat. Kemudian ia melepasnya dan berkata pula, Iqra, bacalah. Nabi menjawab, ma ana biqari'in. Dia peluk Nabi, tak boleh nak buang. Pelukan malaikat bukan sebarangan. Pelukan malaikat, malaikat yang kekuatannya boleh melingkupkan negeri. Negeri kaum Lut dilingkupkan, melingkupkan negeri. Ini kekuatan dia, malaikat yang gagah perkasa, syadidul quwa, yang gagah perkasa. Peluk Nabi, nak buang macam mana, dekor macam mana pun tak boleh nak buang. Tak boleh nak buang. Peluk, tak boleh nak buang. Kemudian dia lepas balik, Iqra, baca. Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tidak tahu membaca. Kemudian ia memeluk semula, memeluk seperti mulanya, kemudian melepasnya dan berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana. Campuran mani lelaki dan mani perempuan, suami dan isteri. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, mengajar dengan perantaraan al-qalam, alat tulis. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini ayatnya. Ayat yang berkait dengan asas ilmu. Asas ilmu. Asas ilmu ialah kurnia daripada Allah. Dengan menggunakan alat membaca dan menulis. Ilmu tu bismi rabbik, mesti dengan nama Tuhan. Jangan ilmu tidak dengan nama Tuhan. Ilmu tak dengan nama Tuhan akan jadi kacau, jadi punah. Mesti ilmu dengan nama Tuhan. Ilmu menggunakan akal dan hidayah daripada Allah. Kalau ilmunya tanpa hidayah daripada Allah, merosakkan dunia. Sama ada ilmu agama atau ilmu dunia, dua-dua sekali. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang menjadikan manusia daripada lelaki dan perempuan, mani lelaki mani perempuan. Baca dengan nama Tuhanmu yang paling mulia, yang mengurniakan kepada hambanya dengan kurniaan yang melimpah ruah, yang tidak terhingga, yang mengajar manusia dengan qalam, mengajar dengan qalam, dengan menulis, dan mengajar dengan membaca, yang mengajar manusia apa yang manusia tidak tahu. Quran adalah mukjizat ilmu. Semua ilmu
Ilmu agama dan ilmu dunia semuanya. Ilmu bumi dan ilmu langit. Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Quran menjadi pemandunya. Allah Ta'ala jadikan Nabi menerima ilmu dengan tidak membaca dan menulis. Bila dengar terus ingat, tak lupa lagi. Tak lupa lagi, terus ingat. Kita lupa, dengar, lupa tu. Sebetul je lupa, ni tak, terus ingat. Dimasukkan di dalam ingatannya dengan kuat. Inilah wahyu yang pertama diturunkan. Detik pertama dalam sejarah kenabian. Sesungguhnya penerimaan wahyu itu menjadi asas yang terbina di atas hakikat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni segala perkara akidah dan hukum-hukum syariatnya yang membezakan di antara rasul dan manusia biasa, di antara agama Allah yang syumul, yang sempurna dengan ajaran ciptaan manusia, di antara rasul yang bergerak dengan hidayah Allah, dengan penentangnya yang tidak mendapat apa-apa petunjuk. Untuk membezakan di antara ilmu Allah, ilmu rekaan manusia. Membeza di antara rasul yang dilantik oleh Allah, bukan dilantik oleh manusia. Rasul yang mendapat hidayah Allah, bukan dengan akal dia saja, bukan dengan petunjuk dengan manusia saja, secara langsung daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana ianya peristiwa besar luar biasa, maka Rasulullah SAW menerimanya dengan perasaan yang cemas dan tergesa-gesa pulang. Nabi balik dalam keadaan cemas. Jibril menghilangkan diri. Nabi dalam keadaan yang cemas, takutlah. Ada rasa takut, bukan tak takut. Ini luar biasa, cemas. Balik, terus balik. Tiba-tiba terdengar suara dari arah langit. Dengar suara dari langit. Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Wahai Muhammad, kamu adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Dengar suara dari langit. Apabila baginda mengangkat kepalanya, tiba-tiba melihat malaikat Jibril merupakan dirinya sebagai seorang lelaki. Kedua-dua belah kakinya sampai ke ufuk langit, ke mana sahaja Rasulullah berpaling, baginda melihatnya. Rupa yang sangat besar atas langit, kaki duduk atas bumi, paling kanan kiri kanan pun ada. Rupa yang sangat besar. Khadijah radhiyallahu anha yang merasa bimbang terhadap suaminya setelah beberapa hari tidak pulang, menghantar utusan mencarinya. Oleh kerana lama pada biasa, pada hari biasa, tak balik ni pasal apa ni? Khadijah hantar utusan pergi cari Nabi. Tiba-tiba Nabi pulang ke rumah dengan keadaan badannya gemetar dan berkata, selimutkan aku, selimutkan aku. Zammiluni, zammiluni. Selimut, selimut. Dalam keadaan yang gemetar, terima wahyu. Sehingga Nabi SAW bertenang dan menceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha apa yang telah berlaku dan merasa bimbang. Nabi takut. Nabi bimbang. Nabi rasa tahu, rasa bimbang. Benda yang pelik, tengok Jibril yang sangat besar. Lalu Khadijah radhiyallahu anha menegaskan dengan penuh semangat. Khadijah dengan penuh semangat, bukan sembarangan isteri. Kalau isteri yang barang sudah kerja lah, mati lah tok lelaki kali ni, matilah tok kerja dah. Ini tidak. Apa kata Khadijah bila mendengar ini? Kalla wallahi la yukhzika Allah abada, innaka la tasilur rahima wa tahmilul kalla, bukan al-kalla, wa taksibul ma'dum wa tuqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Rawahul Bukhari. Dengan bahasa Arab yang fasih, memberi makna yang sangat hebat. Apa dia? Tidak sekali-kali, tidak sekali-kali engkau tidak akan binasa. Kata Khadijah kata, demi Allah, ia tidak akan mensia-siakan kamu, kerana kamu adalah orang yang menghubungkan keluarga, mampu memikul bebanan, menolong orang yang tidak berada, memuliakan tetamu, dan menolong orang yang ditimpa kemalangan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini ada sahih. Tidak buat salah, tak buat dosa, tak buat apa, Tuhan tidak akan apa-apa pun.
Orang yang tak buat jahat, tak buat maksiat, tak buat dosa, takut apa? Takut apa yang kata Khadijah? Allah Ta'ala menjamin kerana kau tidak buat maksiat, tak buat dosa. Penegasan itu diucap di atas keyakinan sebagai seorang yang tahu tentang cerita kenabian. Kerana ia sering kali mendengar dari sepupunya Waraqah bin Naufal yang alim tentang kitab Allah. Dia mengenali kebenaran dan betapa buruknya jahiliyah. Khadijah mengaji dengan sepupunya Waraqah bin Naufal, seorang alim ahli kitab yang ada di Mekah, yang masih hidup di masa itu, yang boleh membaca kitab-kitab Nabi-Nabi zaman dahulu. Waraqah mendengar, Khadijah mendengar dari sepupu dia Waraqah. Oleh itu ia tidak merasa cemas dan takut dari apa yang berlaku, kerana orang yang seperti suaminya tidak boleh dirasuk oleh syaitan. Muhammad tak boleh dirasuk oleh syaitan. Untuk mendapat penjelasan yang lebih tepat, lalu ia mengambil pakaiannya dan terus pergi ke rumah Waraqah bin Naufal untuk mendapat kepastian. Apabila mendengar cerita mengenai apa yang berlaku itu, Waraqah di masa itu menganut agama Nasrani dan banyak membaca kitab-kitab ilmu, menegaskan kepada Khadijah. Waraqah itu berkata, Qudus, Qudus, walladhi nafsu Waraqah biyadih, la in saddaqtini bukan saddaqtani, saddaqtini dengan bagi di bawah tu, la in saddaqtini ya Khadijatu laqad ja'ahu an-namusul akbar alladhi kana ya'ti Musa wa innahu lanabiyyu hadhihi al-ummah. Riwayat Ibn Hisham, Syekh Ibn Hisham. Maha suci Tuhan, Maha suci Tuhan, demi Tuhan yang diriku berada di dalam genggamannya, percayalah kepadaku wahai Khadijah, sesungguhnya ia suamimu dikunjungi oleh malaikat Jibril yang pernah datang menemui Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya ia Nabi umat ini. Katakanlah kepadanya, tetapkan hati, jangan bimbang. Beritahu ke lakimu, tetapkan hati. Suamimu dilantik menjadi Rasul, kata Waraqah bin Naufal. Lalu Khadijah pulang ke rumah menceritakan kepada Nabi SAW apa yang dinyatakan oleh Waraqah bin Naufal. Khadijah balik cerita ke Nabi apa yang sepupu dia Waraqah menceritakan. Waraqah masa itu sudah tua, mata tak nampak dah. Apabila Rasulullah SAW keluar untuk tawaf seperti biasanya, Nabi pun pergi ke masjid tawaf di Kaabah. Kaabah sudah ada sejak zaman Ibrahim alaihissalam. Nabi tawaf di Kaabah. Apabila pulang ke rumah Mekah, Nabi tawaf. Kebetulan baginda bertemu dengan Waraqah bin Naufal yang telah tua dan buta itu. Masa tawaf terjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Lalu ia berkata kepada Rasulullah SAW, Waraqah kata Rasulullah, wahai anak saudaraku, ceritakanlah kepadaku apa yang telah engkau lihat dan dengar. Waraqah tanya Nabi, wahai anak, mau dengar apa? Mau dengar apa? Mau tengok apa? Khadijah dah cerita dah. Apabila Nabi menceritakan segala yang berlaku, maka Waraqah bin Naufal pun berkata, bila Waraqah dengar, Waraqah terus kata, walladhi nafsi biyadih innaka lanabiyyu hadhihi al-ummah laqad ja'aka an-namusul akbar alladhi ja'a Musa wala tukadzabanna wala tu'zayanna wala tukhrajanna wala tuqatalanna wala in ana adraktu dhalik al-yawm la ansuranna Allahu nasran ya'lamu. Sirah Ibn Hisham. Kata Waraqah, demi Tuhan yang diriku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya kamu adalah Nabi umat ini. Kamu telah didatangi oleh malaikat Jibril yang pernah datang menemui Nabi Musa alaihissalam. Demi sesungguhnya kamu akan dibohongi, wahai Muhammad. Kamu akan dibohongi oleh orang, disakiti, dihalau, dan akan diperangi jika aku berkesempatan dengan hari itu.
kalau aku panjang umur, nescaya aku akan menolongmu untuk menegakkan agama Allah dengan pertolongan yang diketahuinya, kata Warqah. Sabda Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabat dia, menceritakan kisah ini, la tasubbu Waraqata fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannataini arjahul bazar wal hakim ibn Asakir. Nabi kata, janganlah kamu memaki Waraqah bin Naufal, maka sesungguhnya aku telah bermimpi ia mempunyai satu syurga atau dua syurga di alam barzakh, kata Nabi. Aku mimpi Waraqah duduk dalam syurga. Disebut dalam Sirah Hisham, tak disebut di sini. Bila Waraqah kata begitu, aw makhrajiyahum, kata Nabi, adakah aku akan dihalau, aku akan dibunuh, aku akan diperangi, akan diperang, akan dilawan, aku tak buat jahat, kata Nabi. Kata Waraqah, memanglah orang jadi Nabi macam mu ni kena hadap benda yang macam ni, kata Waraqah. Kalau jadi Nabi mesti hadap benda yang macam ni. Mesti kena hadap benda yang macam ni, kata Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah meninggal dunia, tak sempat dengan peristiwa Nabi menghadapi perjuangan, dia mati. Dan Nabi sebut hadis yang kita baca tadi, Nabi kata, aku mimpi Waraqah duduk dalam syurga, dalam syurga, menunjukkan dia adalah termasuk dalam orang yang pertama beriman. Wallahu a'lam.